Sebab dilatih, dia dah monitor kita punya prestasi daripada luar padang. Itulah pasal bila orang kadang kalau baca surat khabar, apa pasal kau training pun kau cedera, kau beri sangat kenapa? Pasal nak ambil tempat tu. Betul. Sebab tu kita ambil benda tu sebagai kita punya rujukan kita lah. Sebab tu betul. Kita time game kita main-main, time training janganlah main-main. Dia terbalik. Time game kita main-main, tapi time training jangan main-main. Kena pula hujan. Macam main gelonsor. Jangan pakai sebelah AC lah kalau tak menggelonsor kat air tu. Lebih pada tengok game kat luar negara macam itu. Okey, itu sikit kita boleh kongsikan untuk berita sukan. Sebentar nanti kita ada media sosial Sinar. Teruskan bersama kami pagi di Sinar. Dekat lah. Menyinari hidupmu, layan je. Dekat sangat. Pagi di Sinar bersama Cik Rahim dan Angah dibawakan oleh Dinas Gold. Lebih cerah, lebih cantik. Dapatkan Dinas Gold hari ini. Layari FB Dinas Skincare HQ. Hebat Dinas. Okey, untuk media sosial Sinar pagi ni. Okey, kita kongsikan. Ini ada satu video dekat Instagram Sinar ni. Caption dia, bukan main laju dia kejar ya. Ni kalau masuk hutan tak kena gigit seekor tak sah. Ni apa Im? Pacat lah. Pacat. Pacat laju macam ni Yang lambat kuku. Tapi betul ni, pacat ni kalau kita kat hutan, tahun-tahun dah kat kaki dah. Kau tunggu tak perasan je kan. Tunggu dia gemuk, bila darah dah penuh. Nak tarik tu. Melekat ni melekat. Yang dalam hutan ni biasa lintah. Lintah dekat ni. Dekat sawah je. Pacat ni kat hutan-hutan ni. Tapi yang kita panggil apa ni? Kita panggil binatang lah, betul tak? Mergas tua. Ada aku tengok orang buat perubatan yang apa tadi lintah. Dia buat perubatan ada. Dia sudut arah. Kalau dulu aku tengok, kalau member aku tu dia jerawat dia penuh kan. Jerawat dia penuh macam itu. Dia pergi buat rawatan tu, letak 5-6 ekor, lepas tu sedut dalam yang kotor. Lidah tu yang cantik. Kaedah gunakan tu ada apa yang macam lebah tu, pernah tengok? Ambil sengat lebah cucuk. Ada, itu memang ada. Kan? Itu saya sendiri dah pernah buat tu. Pernah kan? Tak sakit pun tu. Tak sakit kan? Tak sakit. Oh iya ke? Ini tak siput rasa aku. Yelah, kalau macam saya tu orang tahulah, bekas jerawat banyak ni. Tapi kau musim lah Jeb. Time kau ada masa ketika merah betul. Merah betul. Dia macam ada musim. Dia panggil macam blusher tau. Kau tengah blushing Jangan puji lah. Saya jenis yang kulit orang cakap merah-merah putih. Rasha bagi sikit je kau naik lagi. Tapi saya boleh share dengan awak sikit aja. Yang nampak bekas-bekas tu, awak boleh pergi buat sikit. Buat apa? Laser. Nanti cantik kulit awak. Dah tak ada yang nampak jerawat, lubang-lubang tu. Saya kalau lubang kan. Dia tutup semua nanti. Tak nak lah, tu trademark saya. Itu trademark saya tu. Yelah, dah tutup dah habis kan. Dah tak tahu dah. Betul. Okey, itu saja kita boleh kongsikan untuk media sosial Sinar ya. Sebentar nanti kita ada meja bulat. Teruskan bersama kami pagi di Sinar, menyinari hidupmu, layan je. Bermula Ashraf, kawan keliru ni. Boleh jawab soalan kawan? Assalamualaikum Mam. Waalaikumsalam. Okey Mam, Muhammad Fauzan bin Mahmud ada persoalan tentang perkahwinan yang orang yang nak masuk Islam. Dia nak tanya, kalau orang yang bukan beragama Islam, kebetulan dia nak ingin memeluk agama Islam, pada waktu yang sama dia dah ada anak, adakah perkahwinan mereka ni sah ataupun dia perlu berkahwin berlandaskan Islam, atau perlukah nama anaknya dibinkan Abdullah? Maknanya satu keluarga masuk Islam ni. Okey, ini dalam bab adakah automatik dia menjadi seorang itu Muslim setelah sampai peringkat umur-umur tertentu. Okey, dalam banyak sejarah Nabi SAW, sahabat-sahabat Nabi ada yang masuk Islam satu family, ada yang masuk Islam suami dan isteri masuk Islam, dan anak-anak mereka tak diminta untuk mengulangi semula syahadah. Okey, mereka juga tak disuruh untuk berpisah mengulangi syahadah balik, tak. Jadi mereka masuk Islam, kedua-dua pasangan tersebut, anak-anak itu pun akan menjadi Islam. Okey, kalau dia bawah umur. Kalau kita ikut muzakarah Malaysia ni, fatwa di Malaysia, sebab fatwa ni kadang-kadang dia mengikut kepada maslahah, mengikut keadaan. Jadi dia meletakkan keputusan anak-anak yang bawah umur, kalau salah seorang mak ayah dia masuk Islam, salah seorang mak ayah masuk Islam, anak yang bawah umur, anak tu automatik dah menjadi Islam. Ini
Ini peraturan di Malaysia. Ini peraturan di Malaysia lah. Jadi kita ikutlah fatwa yang telah ditetapkan. Soal tak suami isteri, soal suami isteri tu tak ada masalah. Dia perlu nikah balik cara Islam ke atau macam mana? Kalau dua-dua orang masuk Islam tak perlu nikah balik. Tak perlu nikah balik. Tak perlu. Maksudnya pernikahan mereka sebelum ini dikira sebagai pernikahan yang sah. Kadang-kadang orang ingat pernikahan mereka tak sah kot. Kami bukan Islam. Tak, pernikahan mereka sah, anak mereka sah. Jangan ingat anak pula tak sah. Anak itu sah. Tak perlu dibenkan kepada Abdullah. Okey. Terima kasih, Mam. Alhamdulillah. Selesai juga satu kekeliruan. Lebih cantik, dapatkan Dinas Gold hari ini. Layari FB Dinas Skincare HQ. Hebat Dinas. Okey, untuk meja bulat pagi ni kita bersama dengan Imam Muda Ashraf dalam Kawan Tanya Ustaz Jawab. Imam ada ni. Ada lah. Sekejap lagi ada. Sekarang Imam tak dapat nak datang dia untuk talkshow yang awal ni. Kenapa? Kereta dia rosak. Alasan ni memang dia belum pakai. Ya. Alasan ni belum. Baru. Baru macam tu Dia baru lah. Saya ingat kau lah. Saya ingat kau dia lambat. Apa alasan dia pernah bagi? Tak ingat lah, Im. Jam. Yelah, kalau jam tu maksudnya lambat 10 minit kan. Ya. Kereta rosak ni rasa-rasanya bengkel buka pun pukul 9. Ada sudah. Makan. Makan berapa tak kita nak ni? kena, kalau dia sampai kita nak kena tanya macam ni dia solve problem tu. Betul kita tanya. Workshop belum buka. Okey. Kan? Lepas tu apa yang problem? Ni dia tengah dengar bawa kereta ni, dia memang mencari ni. Yelah. Takut dia sampai sini terus cabut plug ni. Tapi Imam tu dia memang sempoi lah. Dia sempoi lah. Kalau dia tak sempoi takkan dia tak jadi kangan, dia jadi kangan duta. Betul lah tu. Siapa baik ngangas sempoi. Tapi bulan ni dah habis duta. Lepas kaya haji. Ni kan tu tanya lah ni kan. Tu nak tanya dia. Tanya lah benda ni. Biasa orang lagi berapa bulan nak tamat dah renew lah. Betul-betul. Check balik lah. Takut aku je. Sebab Imam itu cakap lebih banyak pakai daripada jual. Dia jadi kangan duta. Lebih banyak pakai. Bukannya apa je. Lebih banyak pakai daripada jual. Yelah. Imam boleh tahan, Imam Okey, untuk senarai kita semua, sekejap lagi kita akan bersama dengan Imam Muda Ashraf. Kalau anda ada kemuskilan tentang agama, nak tanya dengan Imam Muda Ashraf, nanti boleh hubungi kami. Minta sekali lah orang ramai doakan kereta. Yelah. Semoga Allah. Kita doakan semoga Allah pemudahkan untuk urusan Imam hari ni ya. Jom, kalau ada soalan sebentar nanti di 03 Allah Akbar. Imam jangan kawankan kita, Mak. Dan talian sinar Digi 016-326-0000. Bagi di Sinar, menyinari hidupmu, layan je. Pagi di Sinar bersama Jack Rahim dan Angah dibawakan oleh Dinas Gold. Lebih cerah, lebih cantik. Dapatkan Dinas Gold hari ini. Layari FB Dinas Skincare HQ. Hebat Dinas. Okey, sepatutnya kita akan bersama dengan Imam Muda Ashraf. Tapi Imam masih belum sampai lagi. Okey, insyaAllah sekejap lagi sampai ni. Tapi kita kena sampai soalan. Imam tahu tak semua orang tunggu dia? Tahu. Tahu ya. Okey. Pendengar semua dah excited ni kan. Kita lagi excited nak tahu cerita dia. Sebab Imam kan sebulan sekali kan. Pun lambat. Bagi kat tapi aku ada soalan tau. Datang tak kira masa. Betul. Time hari sebulan yang dia nak masuk kerja. Itulah time tu kena. Okey. Itulah tu. Kita buka bukan soalan kepada sedang kita semua. Kalau ada kemuskilan agama, nak tanya soalan dengan Imam Muda Ashraf, boleh hantar di 0395432000. Itu hubungi ataupun talian sinar Digi 0163260000. Pagi di Sinar, menyinari hidupmu, layan je. Pagi di Sinar bersama Jack Rahim dan Angah dibawakan oleh Dinas Gold. Lebih cerah, lebih cantik. Dapatkan Dinas Gold hari ini. Layari FB Dinas Skincare HQ. Hebat Dinas. W jiwa yang tersayang, hadiahkan produk SK yang selesa dan berkualiti. Ada hadiah barangan eksklusif SK untuk setiap pembelian. Kunjungi butik SK atau layari sitikadijah.com. Okey, untuk meja pagi ni kita bersama dengan Imam Muda Ashraf. Imam. Jangan Waalaikumsalam. Bila Imam lewat, walaupun caller kita belum buka untuk caller dah call dah tanya. Betul Mam. Gimana sampai? Mam, bila Imam sampai ni baru saya akui Mam, memang betul lah ada perkataan comeback is real. Comeback is real. Ingat kata kau tak datang, bila datang tu betul lah comeback is real. Boleh tahan juga padu bagi padu. Dengar Mam.
Kita dengar lah radio lah kereta tadi. Yelah. Imam sampel okey lah. Oh, kereta rosak tu bukan radio rosak. Kereta Grab. Oh, naik Grab. Naik Grab. Sekarang dah ramai orang dengar lah dia kita punya radio. Betul. Grab pun dengar. Betul. Boleh tahan juga belakang kita dia letak kat kita tu macam. Yelah, time tu lah nak bagi. Time tu nak bubur. Depan tak berani. Tak berani. Bila pula tengok mas macam mas lain macam lah. Ini dia punya brand ni. Ada jual ke, Mam? Buka Ada jual ke? Ada lah jual. Oh, nak dapatkan kat mana tu? Awal-awal promote dulu. Butik lah. Kat Instagram lah. Ni kalau bos lilin tak padam, air tak menitik keluar, ni kalau buat tak ada boleh buat demo. Boleh buat demo. Tengok tu tadi dia pakai kedap bunyi tu. Oh ya. Gua minta maaf ya, Mam ya. Okey lah, Mam. Yalah, banyak sabar lah. Kita dah macam sahabat lah, Mam. Dapat rapat, Mam. Betul, rapat. Makan sama kan. Pergi Osaka sama. Tapi kira makan kemarin nampak gambar makan tak ada. Yang tu kira Mam, tak apa, Mam. Saya pun tak pergi, Mam. Saya pun siapalah kita, Mam. Mam, apalah memang jet memang. Kalau nak tak apa. Kita duta, Mam. Duta, Mam. Tukar lah. Tukar lah, Mam. Dah habis kan. Buang cross aku Okey, Mam. Dah cukup seronok. Kerja boleh. Aduh. Okey, Mam. Ni hari ni memang dibuka ruang untuk kemuskilan agama lah. Untuk pembukaannya saya nak tanya, Mam, soalan daripada netizen juga tanya tentang pengurusan jenazah untuk lelaki yang dah buat pembedahan kosmetik. Maksudnya dia dah tukar jantina dan juga dah ada payudara. So macam mana agaknya pengurusan jenazah dia? Siapa yang patut menguruskan? Uruskannya, betul. Kalau kata jantina dia sebelum ni lelaki, lepas tu dah diubah kan. Yang nak uruskan tu lelaki ke wanita jenazahnya? Okey, baik. Dia hukum asal manusia ni bila nak ke bumi nak orang kata apa, sempurnakan jenazah sama ada mandi, kafan dan sebagainya, ikut pada hukum asal jantina. Hukum asal. Dalam hukum agama ikut pada hukum asal jantina. Kalau lah dia lelaki, dia transgender, dia tukar alat kelamin kepada wanita, maka kembali kepada hukum asal, dia seorang lelaki, maka hukum hakam untuk mandikan jenazah mengikut kaedah seorang lelaki. Jadi kalau lelaki itu mandikan adalah lelaki lah. Cumanya dalam bab-bab begini, okey, diutamakan kalau boleh tu ahli keluarga terdekat terlebih dahulu. Satu, ada unsur-unsur kaiban. Nombor dua, ada unsur-unsur kita tidak mahu ada benda-benda yang sebaliknya berlaku. Kita bagi ahli keluarga dulu mandikan jenazah. Kalau tak ada ahli keluarga, orang yang dipercayai dengan menjaga batas-batasannya. Mungkin kalau lelaki kita mandi jenazah, kadang-kadang kita letakkan kain pelikat tu dekat bawah, dekat atas pinggang kan, dekat atas pusat. Tetapi bagi lelaki yang mungkin adanya alat kelamin wanita dan juga adanya buah dada seperti wanita, maka kita tariklah sikit kain pelikat tu, tutup tu, sebab bila nak mandi jenazah ni dia kena lapik sedikit supaya tak terdedah dan tak nampak benda-benda yang tak sepatutnya. Tapi hukumnya lelaki kalau tukar gender tetap kembali kepada hukum lelaki. Yang uruskan juga adalah lelaki. Terima kasih banyak, Mam. Baik. Okey, meja pula kita akan terus bersama dengan Imam Muda Ashraf dalam Kawan Tanya Ustaz Jawab. Kalau anda ada kemuskilan agama, boleh hubungi kami 0395432000 atau WhatsApp tali sinar di 016-326-0000. Pagi di Sinar, menyinar hidupmu. Layan je. Pagi di Sinar bersama Jeb, Rahim dan Angah dibawakan oleh Dinas Gold. Lebih cerah, lebih cantik. Dapatkan Dinas Gold hari ini. Layari FB Dinas Skincare HQ. Hebat Dinas. Okey, untuk meja pula kita masih lagi bersama dengan Imam Muda Ashraf dalam Kawan Tanya Ustaz Jawab. Silakan Faiz. Seperti yang kita ketahui, Al-Fatihah ini menjadi rukun dalam kesempurnaan solat. Yang seperti yang kita ketahui, kalimat waladhdallin tu hukumnya mad lazim kalimat mutakal. Kalau silap, maafkan saya lah, betul kan? Ia perlu dibaca pada 6 harakat. Walau macam mana pun imam baca tidak sampai pada harakat tersebut. Okey, persoalan saya yang pertama, betulkah tindakan saya tu? Kedua, sekiranya kedudukan saya ni berada di tengah-tengah saf, okey, semasa saya niat mufarakah tu, adakah terputus solat berjamaah tersebut? Okey, terima kasih Faiz. Sekarang kita ada ahkam imam dan makmum. Hukum hakam imam dan makmum. Imam dia baca Quran antaranya dalam waktu-waktu yang diminta untuk baca kuat, waktu jahar, subuh, maghrib, syak. Jadi imam akan baca benda yang difardukan untuk baca dengan
clear dan dikatakan sebagai rukun qauli, antaranya Al-Fatihah. Okey, Al-Fatihah ni bila dia baca dia kena betul. Jadi ada lafaz kesilapan dipanggil kesilapan jali yang clear. Ada kesilapan yang tak clear, khafi, yang biasa-biasa. Okey, kalau kesilapan yang clear maka batal solat dia. Okey, orang belakang tu pun dia boleh baca dengan baik. Dia dengar dia tu baca tak betul, maka dia boleh mufaraqah. Tapi kalau kesilapan yang tak clear, maka waktu itu dia tak boleh mufaraqah. Masih lagi hukumnya sah. Jadi tok imam ni dia kena baca dengan betul. Tambah-tambah dalam huruf-huruf yang wajib dibaca dengan huruf tersebut, sifat huruf. Berkenaan dengan soalan tadi waladdallin itu panjang. Okey, memang diminta untuk panjang. Waladdallin itu dia kalau dia terlalu pendek maka dia dikatakan kesilapan yang jelas. Tapi kalau dia ni macam inilah, kita jadi makmum ni kadang-kadang kita kena takwil. Takwil ni macam jangan terlalu sangat kita kata pendek kot dia baca. Tak cukup kita nak cepat mufaraqah. Sebab mufaraqah ni dalam banyak-banyak pandangan mazhab, mufaraqah ni tak ramai mengambil pendekatan untuk berpisah dengan imam ataupun mufaraqah. Majoriti ulama kalau boleh ikut imam, inna ju'ila imam bitamma bih. Kalau boleh ikut imam sampai habis. Imam tu tersilap pun kita anggap-anggap macam betul kot telinga aku yang silap. Tu cara dia. Kalau tidak semua pakat cari silap imam. Jadi macam abang tadi tu, dia kalau boleh bila dia dengar Fatihah yang dibaca oleh imam tadi tu, dia dengar kalau waladdallin terlalu pendek, maka mungkin dia boleh takwilkan. Dia rasalah macam imam tu kira 6, aku ya kira tak cukup kot. Supaya kita tak senang mufaraqah. Tapi kalau dia betul-betul ambil tindakan mufaraqah macam duduk tengah-tengah tu imam, duduk tengah-tengah soft kan, nak tegur pun tak boleh sebab dia rasa macam jauh sangat, maka tak ada masalah, tak perlu tegur. Dan tindakan dia mufaraqah dalam keadaan dia tak menjadikan diri dia berbeza dengan tu imam. Tadi dia sebut tadi tu. Sebab kadang-kadang kita bila mufaraqah keluar pada imam tak rokok lagi, kita rokok lah. Orang nampak pelik, kenapa ni? Dia buat macam tu sebab dia nak tunjuk kata dia dah habis. Dia tak sama dengan imam. Benda itu boleh mencetuskan fitnah. Jadi tindakan abang tadi tu, Faiz tadi tu betul. Jadi dia walaupun dia dah habis baca Fatihah, dia tunggu imam rokok, dia pun rokok. Dia tak ikut imam. Jangan terlalu sama dengan imam, jangan mendahului imam. Supaya tidak mencetuskan fitnah di kalangan jemaah semua. Okey. Baik, Allah alam. Baik. Okey. Imam akan bersama dengan kita untuk borak jam 8. Okey, kepada anda semua kalau ada soalan atau kemusykilan tentang agama, boleh hubungi kami di 0395432000 atau WhatsApp talian Sinar Digi 0163260000. WGW yang tersayang, hadiahkan produk SK yang selesa dan berkualiti. Ada hadiah barangan eksklusif SK untuk setiap pembelian. Kunjungi butik SK atau layari sitikadijah.com. Teruskan bersama kami pagi di Sinar, menyinari hidupmu, layan je. Setiap hari Hebat Dinars. Pagi di Sinar bersama Jeb Rahim dan Angah dibawakan oleh Dinas Gold. Lebih cerah, lebih cantik. Dapatkan Dinas Gold hari ini. Layari FB Dinas Skincare HQ. Hebat Dinas. Selamat pagi yang baru bersama dengan kami pagi di Sinar. Mam, sekarang ni ada buat kelas online ke? Ada mengajar apa-apa, Mam? Alhamdulillah, kita kelas online macam biasalah. Cuma saya tengah plan sekarang ni, saya tengah rangka dengan 2-3 orang student-student. Saya dah banyak tahun dah buat kelas Quran percuma. Tapi kali ni kita tengah plan, kita sedang mencari ustaz-ustaz dan juga pelajar-pelajar untuk kita buat kelas online percuma, insyaAllah. Kita buat persediaan. Takut-takut PKP sekali lagi, nanti orang buat alasan tak boleh mengaji Quran. Jadi ini persediaan, insyaAllah. Yang penting kena konsisten. Sebab kadang-kadang buat percuma ni orang tak konsisten. Orang masuk sekejap keluar, masuk sekejap keluar. Yang tu yang kita tak nak. InsyaAllah nanti kita akan maklumkan dekat Instagram saya sendiri. Okey, Mam. Semoga Allah memudahkan. Baik, kita akan bersama dengan Imam Muda Ashraf untuk kawasan Ustaz Jawab ya di Borak jam 8. Teruskan bersama kami pagi di Sinar, menyinari hidupmu, layan je. Sinar bersama Jeb Rahim dan Angah dibawakan oleh Dinas Gold. Lebih cerah, lebih cantik. Dapatkan Dinas Gold hari ini. Layari FB Dinas Skincare HQ. Hebat Dinas. Borak jam 8, kita masih lagi bersama dengan Imam Muda Ashraf dalam Kawan Tanya Ustaz Jawab. WGW yang tersayang, hadiahkan produk SK yang selesa dan berkualiti. Ada hadiah barangan eksklusif SK untuk setiap pembelian. Kunjungi butik SK atau layari sitikadijah.com. Okey, kita ada Farhan. Silakan Farhan. Saya ada seorang kenalan ni. Dia seorang perempuan dan dia Chinese lah. Jadi dia ada satu intention yang macam nak tahu, nak faham dan nak belajar tentang Islam.
saya macam kat mana perlu saya start dululah, maksudnya Islam tu secara menyeluruh, maksudnya Islam tu apa, maksudnya nak ajarkan dia tentang rukun dulu ke. Jadi saya nak tanya kepada Ustaz, macam mana saya boleh bantu dia lagi untuk kita fahamkan dia lagi untuk belajar agama ni lagi ke arah Islam ni. Okey, terima kasih Pak Han. Kita akan jawab pada Imam Muda ya. Benda yang benar ni dia memerlukan cara yang benar. Kalau kita benda yang betul, cara kita sampaikan tak betul, orang nampak benda tu tak betul. Kalau kita nak ikut kaedah Nabi Muhammad, macam mana turunnya Al-Quran, dia mula dengan akhlak. Kemudian waktu dekat Mekah tu turun cerita tentang akidah. Barulah cerita tentang solat, syariat dan sebagainya. Contohnya, biasanya lah kita kena kenal agama orang lain, baru orang berminat nak kenal agama kita. Kalau kita tak ada tanya, sekali pun tak pernah tanya, macam mana agama you, menjadikan orang nak tanya dengan kita pun orang rasa macam you tak berminat nak tahu tentang aku, kenapa aku nak cerita tentang nak tanya tentang kamu. Jadi ini antara konsep-konsep komunikasi lah. Okay, apa kaedah dari segi sembahan bagi agama kamu? Bila dia cerita kaedah dia, kita akan cerita kaedah kita. Ada sebahagian ketuhanan caranya begini-begini. Jadi kita pun jawab, dari sudut Islam, kaedah ketuhanan aku begini-begini-begini. Maka kita cerita sedikit demi sedikit sambil kita menunjukkan imej akhlak yang terbaik. InsyaAllah sedikit demi sedikit baru kita masuk bab syariat. Macam tadi tu, dia kata kawan dia dah tanya bab cara nak semayang, bacaan-bacaan dalam solat. Boleh untuk kita explain macam mana telah berlaku zaman Umar dulu. Umar Al-Khattab, dia dengar bacaan Al-Quran dan dia masuk Islam. Macam mana dia boleh dengar Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa? Dia mendengar bahawa Quran ini bukan turun untuk menyusahkan kamu. Dia rasa stres, tiba-tiba dia rasa Quran itu betul-betul macam baru baca sedikit, tetapi Quran explain aku tidak mahu menyusahkan kamu. Jadi dia mungkin sedang mencari sesuatu. Jadi dalam bacaan Quran ketika mana ataupun dalam bacaan dalam solat, mungkin sesuatu yang dia cari. Maka waktu itulah kita boleh explain sedikit demi sedikit. Tidak ada menjadi kesalahan untuk dia nak explain terus tentang syariat, tapi mulakanlah dengan akhlak, mulakanlah dengan akidah terlebih dahulu, barulah kita cerita tentang syariat. Permulaan dia, Mam. Okey, kita kata bersama dengan Imam Muda Ashraf dalam Kawan Tanya Ustaz Jawab. Kalau ada kemuncilan agama ataupun nak tanya soalan, 0395432000 atau WhatsApp talian senang Digi 0163260000. Pagi di Sinar, menyinar hidupmu, layan je. Pagi di Sinar bersama Jeb, Rahim dan Angah dibawakan oleh Dinas Gold. Lebih cerah, lebih cantik. Dapatkan Dinas Gold hari ini. Layari FB Dinas Skincare HQ. Hebat Dinas. Borak Jalan apa, kita masih lagi bersama dengan Imam Muda Ashraf dalam Kawan Tanya Ustaz Jawab. Silakan Abang Roy. Kalau kita jamak kan, basic kita jamak Isyak ke Maghrib, dan in between tu, contohnya lepas kita dah habis Maghrib, kemudian kita ada terbatal wuduk. So, kalau kita ambil balik wuduk, kita boleh sambung atau kita perlu solat balik daripada mula, daripada Maghrib. Okey, baik. Solat jamak, buat sama ada jamak takdim ataupun jamak takhir. Dalam semayang jamak takhir, maksudnya buat solat zuhur dalam waktu asar, antara semayang, kedua-dua semayang itu boleh diselangi dengan perkara lain. Maksudnya tak semestinya berturut-turut, tak semestinya. Tapi dalam jamak takdim, maksudnya nak buat zuhur, nak buat asar, dia ada syarat dia. Salah satu syarat, dia perlu ikut tertib. Kena buat zuhur dulu, baru buat asar. Okey? Kemudian tidak boleh diselangi dengan perbuatan-perbuatan lain. Maksudnya berhenti lepas sembahyang zuhur tu, pergi makan, tengok TV, buat benda-benda lain. Kalaulah dia habis saja sembahyang zuhur, dia kena segerakan sembahyang asar. Persoalannya, abang tadi kata bagi salam sembahyang zuhur, terkentut. Adakah dia kena pergi ambil uduk lah. Bila dia pergi ambil uduk, dah senggang waktu dah. Betul. Jadi dia patah balik. Adakah dia perlu ulang balik zuhur tadi tu untuk nak bagi buat jamak? Tak perlu ulang, sebab mengambil wuduk tanpa perlu pergi ke tempat-tempat lain, itu diambil kira sebagai satu selangan waktu yang tidak terlalu lama. Dengan syarat dia pergi buat benda lain baru pergi ambil wuduk. Tak, dia kena pergi ambil wuduk terus, cepat-cepat patah balik, dan dia boleh terus semayang asar. Okey, Mam, nak tanya sikit lah, Mam. Kalau lepas sujud tu kan, kita baca lepas sujud tu, Rabbi fili warhamni wajiburni tu kan. Jadi kalau lepas sujud bangun blank, terlupa tau, Mam. Ini berlaku pada saya. Bangun lepas sujud, saya terlupa. Jadi kenapa? Saya teruskan ke ataupun terlupa apa tu? Terlupa nak baca. Baca apa? Rabbi fili warhamni wajiburni. Tak ada masalah. Yang penting duduk, jangan terus sujud.
Ini sekarang ingat. Time semayang baru dia lupa. Yelah, maksudnya kalau terlepas baca tu. Dia duduk, dia sujud, dia alamak. Lupa lah. Itu bukan rukun, Maman. Duduk rukun tetapi bacaan itu bacaan jadi tu tak baca sunat. pun tak ada masalah. Okay. Bacaan tu sunat. Bacaan tu sunat. Rabbi ghfirli warhamni itu sunat sahaja. Tak baca pun sah. Macam sujud lah. Tak baca pun sah. Tak baca. Tapi kena sujud. Sebab sujud tu rukun. Sujud tu rukun. Hebat. Anda tanya, Jeb jawab. Itu tadi saya nak faham dengan soalan dia tu kan. Bila dia kata dia terlupa nak baca tu kan. Dia terlupa baca. Terlupa tak ada masalah. Boleh. Jangan terlupa duduk antara dua sujud saja. Yang tu tak boleh lah. Masih Imam Baik, kita masih lagi bersama dengan Imam Muda Ashraf. Kalau anda ada kemusykilan agama 0395432000 atau WhatsApp talian senang Digi 0163260000. Bagi di Sinar Menyinar Hidupmu, layan je. Apakah Dinas Gold hari ini? Layari FB Dinas Skincare HQ. Hebat Dinas. Okey, Warak, jam 8 masih lagi bersama dengan Imam Muda Ashraf dalam Kawan Tanya Ustaz Jawab. Silakan Ichan. Okey, kedudukan kaki kita di masjid, kita tak boleh menghadap ke kiblat, betul? Okey, tak apa okey. Okey, tapi macam mana pula kalau kat rumah kita tidur kaki kita mengarah ke kiblat tu? Adakah sama hukumnya macam kita kat dalam masjid, kaki kita tak boleh nak menjulur ke kiblat tu? Kiblat. Kita dengar jawapan daripada Imam Chan. Terima kasih Chan. Okey, terima kasih Chan. Okey, ini selalu orang tanya tentang macam mana yang dikatakan kaki menghadap ke arah kiblat. Okey, kalau kita semayang dalam keadaan sakit, kan tak boleh berdiri, duduk, tak boleh duduk dan sebagainya, baring kan. Okey, cara yang betulnya salah satunya kaki menghadap ke arah kiblat, kepala ditinggikan sedikit, jadi muka tu menghadap ke arah kiblat. Tu dah seolah-olah kaki dah menjulur ke arah kiblat. Betul. Tu kita selalu dengar tak boleh julurkan kaki ke arah kiblat. Okey, baik. Ada hadis yang tak boleh menghadap ke arah kiblat bukan kaki. Yang dikatakan tak boleh itu adalah buang air kecil ataupun buang najis. Menghadap ataupun membelakangi. Tetapi kalau tidur tidak menjadi kesalahan. Bahkan sekiranya macam orang yang dalam keadaan nazak, ataupun kita kata kita nak ubah kedudukan nanti susah bila dah meninggal dunia. Kita meninggal dunia, kita kena letak kaki dia menghadap ke arah kiblat. Itu yang betulnya. Jadi kalau dia duduk kat masjid, dia nampak macam dia julur kaki ke arah kiblat tu nampak macam tidak beradab, maka tak perlu dia julurkan. Kalau suasana sekeliling orang memandang itu satu yang tidak beradab. Tapi adakah menjadi satu kesalahan? Tidak menjadi kesalahan sebenarnya. Tambah-tambah kalau dalam rumah sekalipun. Cumanya kalau kita nak memilih yang lebih afdal, kita duduk bahu kanan kita menghadap ke arah kiblat. Maksudnya bila kita pusing badan kita, kepala kita belah kanan, kaki kita belah kiri, dada kita menghadap ke arah kiblat. Itu yang terbaik. Tak ada sampai dosa, tak ada sampai kita nak kena fikap panjang punya. Benda tu teruk sangat. Tidak. Mam, tadi saya dengar Imam cakap kalau sampai apa, kalau kita buang air jangan menghadap kiblat tu tadi tu kan. Tapi kalau macam toilet kita tu memang dah memang ke arah ke situ, macam mana? Okey, bila dibincangkan bab buang air tidak boleh menghadap kiblat, dikatakan dalam bab atau buang air di tengah padang macam zaman Nabi dulu. Sebab itulah Nabi letak pacak kayu dulu. Pacak kayu ni macam seolah-olah menutupi dia menghadap ke arah kiblat. Sekarang ni dalam Bidayatul Hidayah contohnya Al-Imam Al-Ghazali sebut, kalaulah tandas kita dah dikelilingi dengan tembok, dinding, dengan tembok pun dalam keadaan yang sangat dekat, tandas bukan besar mana pun, maka ianya tidak menjadi kesalahan. Dia tak direct lah Mam. Tak direct. Yang menjadi kesalahan ni tengah-tengah, betul-betul tengah tempat lapang. Tapi kalaulah dia rasa dia nak buat tak nak menghadap kiblat, walaupun dalam tandas, itu pun boleh juga, tak ada masalah. Cuma jangan salahkan orang yang dalam tandas dah siap-siap dah toilet dia menghadap ke arah kiblat, kita nak buat macam mana? Takkan kita nak corner sedikit. Tandas pula sempit, orang jatuh dalam lubang. Okey, Mam. Soalan je tu, terima kasih Pasal terfikir benda yang sama. Yelah. Bila terfikir tadi toilet, lah toilet ni sama lah. Yelah, ke arah itu kan. Dia dalam bab biasa bila kita baca Nabi sebut tidak boleh menghadap tu, maksudnya di tengah padang pasir. Biasa orang dulu tak ada tandas macam tu, dia tak ada air macam kita. Apa ni, Rahim betulkan kita Imam sebab dia tengah suara dia. Dia tengah bawah itu. Ada bawah itu tak? Rahim. Apa rosak kita Imam? Banyak. Betul. Apa betul?
Setuju sangat tu. Aduh. Okey, kita akan bersama dengan Imam Muda Ashraf dalam Kawan Tanya Ustaz Jawab kalau ada anda kemusyrikan agama. Apa yang Ustaz Aim? 0395432000. Tadi tu Mike. Atau WhatsApp talian sinar di 0163260000. Pagi di Sinar menyinari hidupmu, layan je. Pagi di Sinar bersama Jeb, Rahim dan Angah dibawakan oleh Dinas Gold. Lebih cerah, lebih cantik. Dapatkan Dinas Gold hari ini. Layari FB Dinas Skincare HQ. Hebat Dinas. Borak jam 8 kita masih lagi bersama dengan Imam Muda Ashraf dalam Kawan Tanya Ustaz Jawab. Okey, Mam. Ini ada soalan daripada WhatsApp, Mam. Ini berkaitan dengan solat raya. Soalan tu kira, Mam. Apabila dia masuk untuk solat, okey, untuk solat raya kan 7 kali takbir kan, Man? Jadi bila dia masuk tu bila masuk je saf tu 7 kali takbir tu dah habis. So dia tanya sah ke tak sah solat dia, Mam? Baik, pertamanya sembahyang raya disunatkan 7 kali takbir. Saya ulang balik, disunatkan 7 kali takbir pada rakaat pertama dan 5 kali takbir pada rakaat kedua. Kena ingat benda ini sunat. Kalaulah dia takbir Allahu Akbar, tu imam pun tak angkat takbir lagi lepas tu. Terus baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, solat tetap sah. Itu satu. Nombor 2, kalaulah kita masuk imam buat 7 takbir, kita pula masuk kita dah tertinggal 2 takbir, lambat betul samping. Jadi waktu tu macam mana kita nak buat? Kita boleh ikut imam. Contohnya imam dah buat 5. Kita masuk kita baru start. Jadi kita ikut ya imam. Lagi 2 tu. Lepas tu kita tambah lagi takbir kita lagi 5. Macam kita tambah rakaat lah. Tambah balik. Boleh lah. Takbir boleh. Tak ada menjadi kesalahan. Jadi abang tadi yang terlambat tadi tu, kalau dia masuk dia tak buat pun takbir, solatnya sah. Tapi kalau lebih baik dia tambah lagi takbir. Dia tambah sendirilah. Allah Akbar. Satu lagi, Mam, soalan dia, Mam. Solat raya 2 sesi. Boleh. Tambah-tambah musim PKP ni. Boleh, Mam. Saya bukan setakat musim PKP. Sebahagian masjid saya jadi imam waktu raya. Ada sebahagian masjid, kadang-kadang kampung tu waktu musim raya penuh. Buat 2 kali. Sebenarnya buat 2 kali. Tak menjadi kesalahan. Dan saya rasa ramai PKP waktu baru ni buat 2 kali. Yalah. Boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey, Mam. Terima kasih banyak, Mam, untuk perkongsian hari ni, Mam. Mam, minta maaf, Mam, kalau gurau tadi terkasar bahasa ke apa ke. Memang terasa tapi jangan, Mam. Terasa memang terasa lah. Memang terasa. Cantik lah. Tak apalah. Redha je lah. Abang dia macam tak faham cerita ni. Saya perhati je imam ni daripada tadi. Ada imam start datang lambat tadi sampai sekarang saya perhati. Dia kan betulkan kereta. Tak salah. Dah tahu dah kita imam. Dah tahu, dapat tahu lah. Dah tahu lah. Apa problem ni? Tak tahu lah rasanya. Keperator ke apa? Kau ingat orang kat sebenti. Bawa makan, Mam. Bawa makan. Makan lah, Mam. Boleh. Budak-budak Sinar. Boleh. Tu Angah masak. Boleh, Mam. Okey kan? Buat setting je okey. Kita buat masak-masak lah. Mam, dia masak sedap, Mam. Kari kuah ikan, Mam. Kita buat set up masak-masak. Dekat rumah Imam ke rumah saya? Rumah Imam. Rumah Angah boleh, rumah saya boleh, rumah siapa-siapa boleh. Boleh, rumah Imam. Imam jangan lambat. Kena juga. Aku datang ni okey lah naik Grab. Itulah saya respect imam ni. Datang juga naik Grab, tengok nak punya buat muka sian tadi kat abang. Tolong abang cepat sikit bang. Abang pun nasib baik lah abang tu boleh tahan juga. Okey, Bang, terima kasih banyak, Bang, ya. Okey, dah beli jiwa yang tersayang, hadiahkan produk SK yang selesa dan berkualiti. Ada hadiah barangan eksklusif SK untuk setiap pembelian. Kunjungi butik SK atau layari sitikadijah.com. Teruskan bersama kami pagi di Sinar, menyinar hidupmu, layan je. Dinas Skincare HQ. Hebat Dinas. Selamat pagi yang baru bersama dengan kami pagi di Sinar. Buat apa tu? Okey. Sekarang ni kita nak kongsikan kehebatan Dinas Gold. Dengan tagline dia, Hebat Dinas, set penjagaan kulit muka 5 dalam 1 terbaru Dinas Gold, membantu memberi pelindungan berganda kulit wajah agar kelihatan muda remaja. Muda remaja lah, Mam. Boleh tampil lebih flawless, cerah, gebu dan berseri-seri secara semula jadi dengan Dinas Gold yang diolah daripada ekstrak bahan semula jadi berkualiti tinggi. Jadi kalau nak dapatkan Dinas Gold ni, boleh dapatkan sekarang di ejen dan stokisa atau di toko jamu berhampiran dengan anda. Kalau nak tahu lebih lagi, like dan follow Instagram dan Facebook Dinas Skincare HQ.
Hebat Dinas. Baik, teruskan bersama kami pagi di Sinar Menyinari Hidupmu. Layan je. Layan je lah, Mam. Jeb Rahim dan Angah dibawakan oleh Dinas Gold. Lebih cerah, lebih cantik. Dapatkan Dinas Gold hari ini. Layari FB Dinas Skincare HQ. Hebat Dinas. Jom kita kongsikan berita menarik pagi ni. Okey, Angah. Ini kejadian berlaku di Detroit. Okey. Ada satu majlis ni saya ringkaskan cerita dia lah. Saya faham cerita dia. Ada pasangan pengantin ni sedang melangsungkan perkahwinan lah. So diorang ni kalau pasangan ni diorang ada ikrar perkahwinan. So dia tengah lafazkan ikrar perkahwinan, tiba-tiba ada suara jauh dekat belakang. Dia apa? Dia panggil Anthony. Saya panggil kamu ni. Pengantin tu jalan, awak tak tahu je. Saya tahu kamu dengarkan saya, tapi ingat kamu jangan berpura tak kenal saya mengandung anak kamu. Dekat dalam majlis tu kan. Rupa-rupa seorang perempuan yang tak dikenali telah mengganggu perkahwinan tersebut lah kan. Video ini tular dekat TikTok. So mendapat tontonan sebanyak 1.8 juta penonton. Mesti dia terperanjat ni kalau tegur macam itu. Kau bayangkan. Rupanya bukan salah lelaki tu lah. Tak tahu lah cerita dia pendek kat situ. Mana tak orang tanya apakah kesudahan majlis tu. Cerita ni dia tamat sampai kat situ aja. Pernah tak kau pergi ke majlis perkahwinan yang kecoh, bukan berlaku perkara macam ni tapi ada kekecohan apa-apa yang berlaku lah. Tak kira ada apa-apa benda yang berlaku lah. Pernah tak? Gaduh ke tiba-tiba? Gaduh tak ada lah, tapi pengantin jatuh pelamin ada lah. Ada kecoh lah, keadaan tu kecoh. Kau ke? Bukan aku. Dia tersandung. Dia cerita benar ni. Tengah berarak. Sepupu aku. Tengah berarak nak naik pelamin tu jatuh. Alamak, ya. Tersandung. Kecoh lah. Lepas tu kan tepi tu ada bunga kan. Jadi bunga yang sebelah dia tu dah jatuh dah. Dia peluk bunga tu sekali. Jadi keadaan jadi kecoh lah. Yelah, orang tengah anak ni jadi raja sehari. Betul lah tapi kalau jumpa macam ni belum ada lagi lah. Tapi video Melayu pun ada satu macam ni. Ada nampak video yang tu dia kahwin, lepas tu bini pertama dia datang dekat belakang. Betul. Keluarga dia kan. Berlari pusing tu lah semua kan. Kecoh kan dia Okey, itu sikit kita boleh kongsikan. Aku tak kecoh. Bijak. Aku baru nak tunjuk. Saya nak cerita sikit tak ya? Tak tengok dah tular. Tak payah. Tak tengok. Video dah keluar. Video awak? Ya. Orang tak perlu ikut. Dah delete. Sebentar nanti kita ada Sinar Elok. Teruskan bersama kami pagi di Sinar Menyinari Hidupmu. Layan je. Harap bersama Jeb Rahim dan Angah dibawakan oleh Dinas Gold. Lebih cerah, lebih cantik. Dapatkan Dinas Gold hari ini. Layari FB Dinas Skincare HQ. Hebat Dinas. Mari kita kongsikan fakta menarik pagi ni. Okey, fakta tentang bola sepak lah. Asal-usul bola sepak. Dia ada asal-usul dia lah. Nak tahu ni. Okey, bola sepak ni berasal dari China sebenarnya pada tahun 476 sebelum Masihi lah. Okey. Masa zaman dinasti Han tu. Jadi permainan ni dinamakan Sushu. Dia gunakan sebiji bentuk bola yang dalamnya dibuat berkulit, dalamnya diisi dengan bulu binatang dan juga rambut. Okey. Lepas tu bola tu yang tu disepak masuk dalam jaring yang dipasang pada batang buluh. Lepas tu 500 kemudian orang Jepun dia improvise lagi benda tu yang diberi dalam permainan Kemari. Yang masih lagi ada dimainkan sampai sekarang ni. Tapi dia berbeza dengan Tushu yang mula-mula tadi tu. Okey. Sebab dia bersifat kompetitif lah. Dia cuma masa tu bola tu dia beli dalam bulatan, kalau dia ditendang kepada kawan-kawannya, tak ada main padang. Lepas tu baru improvise sampai jadi main bola sepak main kat padang. Okey, sejarah dia. Tak best lah cerita ni. Dia bagi fakta tu. Dia bagi fakta. Dia bagi cerita. Benda yang betul bilang pahit tu ditelan. Macam ubat tu dia pahit. Ini dia menyihatkan. Dia kalau saya cucuk. Adalah apa lagi yang kau nak bisik. Dia kalau saya cucuk ni baru dia menyenggar tu, dia hilang kantuk dia. Benda baik. Tak bagi dia hilang kantuk tu. Itu tu jaga dia. First class baik, second hand. Mau tak balik lagi apa? Tak bau kejap nom tak bau lagi. Ini dah macam sahabat tak habis pun dengar ya. Itu baik. Makan Itu kita boleh lama. kongsikan ya. Fakta menarik. Teruskan bersama kami pagi di Sinar Menyinari Hidupmu. Layan je. Dapatkan Dinas Gold hari ini.
layari FB Dinas Skincare HQ. Hebat Dinas. Tuan kan kita cerita pasal sukan nikah kan? Bila? Ada tadi. Tak usah kita cerita pasal sukan nikah. Kau jangan mengaku lagi. Janganlah lawan ngantuk semua orang kau marah. Sabar lawan ni. Terkejut. Kan kau cerita yang pasal naik basikal. Basikal lambat tu. Basikal lambat tu sesuai kena pakai basikal yang besar tu kan. Yang macam orang basikal jantan, basikal tua tu. Baru dapat rem. Basikal yang lama tinggi tu zaman Jepun tu. Ada palang tu. Orang jual sate tu. Ada palang tu. Nah, kita try buat challenge. Okay. Boleh minggu depan. Cuma satu basikal tu kau rasa macam dah susah lah nak jumpa. Boleh ngah. Kalau untuk Angah, untuk konten Angah, kita akan usahakan lah. Kalau Angah nak sangat, kita boleh ada kan. Tapi sekiranya lah kalau sinaran kita kata, dia ada lah basikal ni. Macam nak sponsor kita untuk kita buat challenge, kita pinjam kan. Pinjam kan. Apa dia? Challenge ni kalau kalah kenapa belanja apa pula? Ini kita kena susun balik. Tebikai. Kena susun balik. Sebab ni Angah yang minta ni. Yelah. Kita boleh je tapi nak tahu kalau kalah tu apa hukum ada. Kalau dah sebut tadi temikai, nak makan 10 RM pun tak apa. Contoh lah. Kau janganlah minta lagi yang berduri tu. Teruk aku. Habis ni challenge ni Angah yang minta. Mungkin ada chance kau menang. Okey, kita bincangkan. Hadiah kita bincangkan nanti. Kita bincangkan nanti yang challenge tu Okey, kita nak cek basikal dulu. Kalau ada anda boleh kongsikan kami di 016-326-0000 WhatsApp kami ya. Challenge kita main go-kart sedap ni. Oh, baik kat tu. Baik ke? Nanti try arrange. Okey, teruskan bersama kami pagi di Sinar, menyinar hidupmu, layan je. Dan Angah dibawakan oleh Dinas Gold. Lebih cerah, lebih cantik. Dapatkan Dinas Gold hari ini. Layari FB Dinas Skincare HQ. Hebat Dinas. Aim, macam mana persembahan kari kepala ikan saya semalam? Saya boleh katakan A lah. Terima kasih. Habis malam saya telefon Rahim, dia cakap lain. Dia cakap apa je? Tak sedap mana. Tapi kalau kau ada berdua soalan, aku tahu mesti keluar punya ayat tu. Kau tahu kan? Aku tahu punya. Terbaik. Dia kena kat ikan goreng. Ikan apa? Ikan goreng tu? Ikan goreng senangin. Angah pandai lah Angah punya combination. Tengok je siap. Taruh kami yang belah ekor kami yang isi tu. Senangin memang sedap lain. Senangin sedap. Lepas tu lepas dia punya ulang semalam dengan timur Jepun itu petai. Petai tu rangup Im. Sambal sotong dengan lupa. Saya memang buatkan dia orang semalam memang komplit lah. Tapi kenapa komen Rahim macam tu Itulah. Gila kau. Tapi tu orang rumah makan tengoklah macam mana. Udang ni lupa. Udang nestem. Udang memang beli udang yang besar tu. Lepas tu goreng dengan nestem, daun kari, lepas tu dengan cili padi dengan batu. Jadi dia ada manis-manis sikit lah. Lawan kita tu ada ragu-ragu sikit. Kalau lagi camping sedap Tak tahu dia kat rumah Angah ke. Tapi itulah, terima kasih banyak semalam datang Ustaz Fawaz kan. Alang-alang Imam ada kat sini. Mam nak minta maaf lah Mam. Semalam memang jemputannya Ustaz Fawaz dengan Rahim. Sabar je lah. Sabar je Mam. Sabar lah Mam. Dugaan Tuhan beza orang. Tak apa. Saya duta imam. Pasal duta. Pasal dia tegur saya semalam. Kau tak mengimam muda Asyaf. Kau sebagai duta sepatutnya. Alamak, saya sebut salah lah Mam. Mam yang lebih sedih, dia masak kari, masak udang. Udang tu tak boleh dengan imam. Itu jemput tak apa. Udang tu tak boleh dengan imam. Sedangkan imam ada jual udang harimau. Udang kalau tanah ajang pun batu api lah tu. Dia tak datang kan? Kita tak datang. Benda batu api lah. Tapi apa yang dia cakap betul. Betul lah tu. Betul lah. Jadi kita kena set lain lah. Kita set lain insyaAllah. Cerita ni dah shadow. Cerita pasal kereta rosak tadi. Tapi kena set lain. Boleh insyaAllah Mak makan tak boleh buat bincang. Boleh buat bincang. InsyaAllah. Betul. Dalam sedekat saya buat untuk Imam. Mam, dia pergi kita buat kat rumah Imam yang tu hari. Angah masak, Imam mau masak, berlaga demi sedap. Baiklah Mam. Baik. Set time lah. Okey, boleh. Udang saya bagi. Saya nak tolak dia masuk dalam kolam tu Mam. Saya nak tolak dia masuk dalam kolam. Aku korek dong kolam. Okey, kita dah sampai penghujung hari ni. Kita nak terus cakap terima kasih kepada semua flyliners kita. Dan sebentar nanti ada Kak Dan Seman Sinar. Dan jangan lupa menyaksikan Mingguan Wanita pada pukul 12.30 hari nanti. Kau tak ucap terima kasih kat Imam yelah. Kau pilih-pilih ucap terima kasih. Betul lah. Makan tak jemput. Mam, terima kasih Mam. Ucap. Tak, ni lepas kontrak dah selesai jadi Angah jadi macam ni. Tak, belum. Hari tu baik kan? Hari tu baik. Terima kasih Imam. Terima kasih Imam. Bukan dalam tandas pun terima kasih Imam. Terima kasih.
Kita pun pelik kan. Okey bang, kita cerita pasal kontrak baru bang Okey, insyaAllah kalau ada rezeki besok kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi di Sinar, menyinar hidupmu, layan je. Terima kasih semua.